Sedikit bagi anda, segalanya buat mereka. So, jom semua kita berzakat bersama di Zakat Selangor. Sekarang ni mudah je. Bayar online, tak pun download app Zakat Selangor. Assalamualaikum dan salam hormat. Bertemu lagi dalam MG Flash 22 Disember bersama saya, Rosnani Nasir. Kita ke berita utama. Terpaksa menggunakan tong ikan untuk membawa mayat mangsa banjir keluar dari kawasan itu. Demikian kisah yang dikongsikan seorang penduduk Taman Seri Muda Shah Alam, Mior Zainudi kepada Malaysia Gazette mengenai pengalamannya berhadapan dengan bencana itu sejak akhir minggu lalu. So, dalam masa hari Sabtu tu ada dia orang tunda mayat lah, bawa ke bandar je. Masuk dalam tong ikan, tarik lah. Tak ada, dia orang jumpa masukkan dalam tu lah. Habis tak ada pilihan lah kan. Bawa ke balai lah. Yang lemas tu. Tu yang dia orang hantar ke balai tu satu lah. Tapi dengan kita kat sini sampai apa? 20. Belas juga rasanya. Bot yang ada tu bot kecil lah, bot kecil. Bot yang setengah tu dia orang yang kaki pancing ikan tu. Yang berdayung, berdayung. Bot tu ada tapi dia orang lebih pada selamatkan yang di sebelah dalam tu lah, yang teras satu tingkat tu. Dia orang dah sampai selamatkan dia terbumbung lah kan. Perempuan. Saya baru turun masuk hari ni. Semalam tak dapat masuk. Hari ni tu dah turun lah. Hari ni turun. Tapi nampak keadaan ni macam naik balik lah. Pasal longkak air sungai yang besar tu dah naik balik. Lepas tu dengar dekat tol Bukit Jutong pun dah naik lah. Ini tak tahulah, ini pun nak kena keluar balik lah. Tak tahulah bila boleh keluarkan kereta ni kan. Berita seterusnya, Polis Diraja Malaysia menubuhkan sebuah pasukan khas yang dinamakan Pasukan Cantas untuk membantras aktiviti curi kenderaan mangsa banjir yang tersadai. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, pasukan itu dibentuk serta-merta bagi menangani masalah kecurian kenderaan rosak di 8 negeri yang terjejas teruk akibat banjir. Katanya pasukan itu akan ditempatkan di lokasi-lokasi yang mempunyai kenderaan tersadai akibat banjir dan mereka akan sentiasa turun ke lapangan bagi membantras aktiviti curi kereta. Datuk Seri Hamzah juga meminta orang ramai membuat laporan sekiranya ternampak sebarang aktiviti yang mencurigakan. Berita berikutnya. Johor tidak akan mengadakan pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Kempas susulan kematian Dato' Osman Sapian malam tadi. Speaker Dewan Undangan Negeri Johor, Suhaizan Kayat berkata, ini kerana kekosongan kerusi itu berlaku lebih daripada 3 tahun selepas pilihan raya umum ke-14 PRU14 yang berlangsung pada Mei 2018. Katanya ketika dihubungi Malaysia Gazette, selain itu tiada isu majoriti Dun Johor dengan kelebihan 1 kerusi di pihak kerajaan. Maka mengikut Fasal 23/5 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri, PRK Dun Kempas tidak perlu diadakan. Osman 70 tahun disahkan meninggal dunia di kediaman anaknya di Damansara Kuala Lumpur kira-kira jam 11.45 malam tadi. Allahyarham yang juga Ketua Bahagian Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM Air Hitam diserang strok sebelum ini dan menerima rawatan di Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia HPUPM Selangor. Dato' Osman adalah Menteri Besar Johor bagi tempoh 12 Mei 2018 sehingga 8 April 2019. Agensi-agensi yang terlibat menguruskan bencana banjir di Pahang dinasihat agar lebih bersedia menghadapi bencana itu termasuk di kawasan-kawasan luar jangka. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, ini berikutan lokasi berlakunya banjir di
negeri itu semakin bertambah dan bencana turut berlaku di kawasan-kawasan yang tidak pernah dinaiki air sebelum ini. Pertamanya, banjir tahun 2001 tahun ini amat berbeza berbanding banjir-banjir sebelum ini kerana kadar lebihan air yang berada di lapangan melebihi daripada jangkaan. Itu sebabnya kita kena meningkatkan dari segi kepekaan masyarakat tentang bagaimana kaedah untuk menghadapi banjir. Kerana selama hari ini kita secara tradisinya menumpukan di kawasan-kawasan yang sudah banjir. Beliau yang juga ahli Parlimen Paya Besar bercakap kepada media selepas menyantuni mangsa banjir di Bukit Sagu 7, Kuantan, Pahang. Dalam pada itu, setakat jam 4.45 petang tadi, 9 sungai utama di Pahang sudah melepasi paras bahaya. Menurut portal publik info banjir, kesemua sungai berkenaan yang terletak di Bera, Maran, Jerantut dan Pekan menunjukkan trend menaik. Seterusnya, Menteri-Menteri luar ASEAN menzahirkan takziah serta menyuarakan sokongan kepada Malaysia dan Filipina yang dilanda bencana alam ketika ini hingga menyebabkan kemusnahan serta kehilangan nyawa. Katanya dalam satu kenyataan, Menteri-Menteri luar ASEAN bersolidariti dengan kedua-dua negara dan bersedia untuk menghulurkan kerjasama dan sokongan ketika detik sukar ini. Malaysia dilanda banjir besar dan tanah runtuh di beberapa kawasan dan negeri akibat hujan lebat berterusan sejak Jumaat lalu. Musibah itu sudah meragut sekurang-kurangnya 27 nyawa setakat ini, manakala Filipina dilanda taufan Rai mengakibatkan korban seramai 375 orang. Dengan itu, sekian dahulu MG Flash buat masa ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti perkembangan terkini dari masa ke masa hanya di platform media sosial di Malaysia Gazette, di Facebook, Twitter, Instagram dan YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Terima kasih. Assalamualaikum.